Okey, inilah sesi bonus sebab kami semua tertarik dengan perbincangan Tauhid 3 serangkai. Sebab kalau tak salah, kedua-duanya dipelajari di sekolah kan, di sekurang-kurangnya textbook Malaysia lah. So, kenapa tiba-tiba tadi ada bercakapkan bahawa sifat 20 dan Tauhid 3 serangkai ni dia tak selari? Itu yang aku berminat nak tahu. Okey. Sebelum kita nak tahu sama ada selari ataupun tidak, kita kena fahami betul-betul apakah sifat 20 dan apakah pula Tauhid 3 serangkai ni. Yang pertama sekali kita bicara tentang sifat 20 lah. Pada asalnya sifat 20 ni adalah 13 sifat sahaja. Yang mana 13 sifat ni dipelopori oleh pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia berikan 13 sifat bagi Allah bersandarkan apa yang ditulis dalam Al-Quran. Kemudian apabila berlakunya percampuran akidah dengan falsafah, maka Imam Sanusi tergerak hati. Allah memberi ilham kepada Imam Sanusi untuk bersihkan semula benda ni dan menambahkan sedikit lagi untuk memperkasakan lagi sifat bagi Allah. Sedangkan Allah ni tidak tertakluk kepada 20 sifat tu semata-mata. Sifat Allah ni terlalu banyak. Tapi 20 ini yang asas yang cuba Imam Sanusi bersihkan daripada pemikiran falsafah yang meresap ke dalam ideologi Islam tu sendirilah. Maka lahirnya sifat 20. Manakala Tauhid 3 serangkai ni pula melibatkan 3 perkara utama dalam tu, iaitu Tauhid Uluhiyah, Rububiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat. Yang mana kalau kita cerita Tauhid Rububiyah ini lebih kepada tugas Allah terhadap hamba-hambanya. Dia bukan tugas Allah kepada hambanya. Jadi kita nak bagi tahu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah ini adalah apa yang Allah lakukan kepada para hamba. Manakala Tauhid Uluhiyah pula kita nak tahu tentang sifat-sifat bagi Allah. Dan Tauhid Asma' wa Sifat, ini yang berkaitan dengan nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau kita tengokkan dari segi definisi pun berlaku sedikit perbezaan. Nama-nama yang mulia tu seperti nama Asma'ul Husna lah. Sebab tu dia bagikan nama dia Tauhid Asma' wa Sifat. Kalau kita tengok antara kedua-dua perkara ni bezanya sikit saja. Yang mana kalau sifat 20 ni semua sekali disandarkan kepada Allah. Kalau Tauhid Asma' wa Sifat, Tauhid 3 ni pula, dia Allah sebagai satu entiti. Dalam entiti tu, untuk mengenal satu entiti ni, dia buat pembahagian pula. Okay, Allah dari segi ni macam mana, Allah dari segi ni macam mana, Allah dari segi ni macam mana. Dia macam tu secara rasanya lah. Sebab ni kena perlu diulang kaji balik, sebab benda ni memang menjadi polemik, menjadi perbincangan yang sangat dahsyat di antara dalam kalangan ulama akidah lah, ilmu kalam. Yang aku heran ni pasal apa? Kalau benda ni tak selari, kenapa boleh masuk dalam silibus sekolah kedua-duanya sekali? Itu aku tak tahu jawab. Silakan Aizuddin, kau ada? Dia dekat Malaysia ni kan, kat Tanah Melayu ni kan dia ada pertembungan kaum tua, kaum muda tu kan. Kalau kaum tua tu, kan kita belajar kat sejarah buku teks tu, kaum tua tu maksudnya ada ulama'-ulama' yang yelah datang pada Tanah Arab, Yaman tu semua tu kan. Maksudnya yang lebih kepada ni lah, mazhab Syafi'i lah, kaum-kaum tua. Tapi bila datang golongan kaum-kaum muda ni yang yelah datang belajar daripada tanah-tanah Arab, contoh macam Madinah apa semua tu. So bila ada dekat situ lah percampuran antara golongan tua ni antaranya macam membolehkan mengharuskan amalan tawassul, tabaruk apa semua tu kan. Tapi bila datang golongan-golongan muda ni, dia lebih, pendekatan dia lebih kepada macam inilah Wahabiyah lah. So boleh jadi pemikiran sebegitu yang menyebabkan dia masuk di dalam buku teks tu, kaum-kaum muda ni. Kaum muda dia pro pada mana? Sifat 20 atau Tauhid 3? Tauhid 3 lah. Maksudnya kaum muda ni dia lebih kepada macam golongan Salafiyah, Wahabiyah lah. Golongan muda. Golongan tua ni ialah contoh macam golongan tua ni contoh
ulama-ulama ataupun nenek moyang kita dulu, contoh nak baca Yasin malam Jumaat apa semua tu kan. Just baca je, tapi bila datang golongan-golongan kaum muda ni dia mempertikailah, oh ni tak boleh buat, ini tak boleh buat, Nabi tak buat, sahabat Nabi tak buat. So dia lebih kepada macam tu lah. So itu yang Wahabi ya. Pertembungan pemikiran yang nenek moyang kita dulu lah, kaum tua dengan kaum muda. So bolehnya masuk dekat dalam silibus kita ni sebab ada orang yang berpemikiran seperti kaum yang muda tu lah. Sebab tu lah dimasukkan tauhid tiga serangkai ni. Dan yang jadi fokus juga sebab ni secara ringkas di dalam tauhid uluhiyah. So tauhid uluhiyah dia lebih kepada mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Itu apa yang dipegang oleh yang tauhid tiga serangkai ni lah. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita lah, perbuatan hamba. So dia menjadi satu perbahasan. Sebab apa? Sebab kalau orang tu berpegang dengan tauhid uluhiyah, dia seolah-olah orang tersebut telah menolak amalan-amalan bertawassul, tabarruk, istighasah. Seolah-olah macam tak boleh tawassul. Sebab apa? Sebab kita uluhiyah, kita hanya melalui ataupun mentauhidkan Allah straight ke Allah sahaja. Seolah-olah kita tidak boleh. Sedangkan banyak sebenarnya dalil yang mana para sahabat terdahulu pun menggunakan ataupun meminta pertolongan ataupun mengambil keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabaruk kan. Just for the sake of viewers, do you mind explaining briefly tawassul and tabaruk supaya tak berlaku confusion? So tawassul lebih kepada macam kita nak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantaraan ataupun menjadikan amalan-amalan soleh kita sebagai perantaraan. Contoh macam aku berdoa dengan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau sembuhkanlah demam aku yang telah aku alami selama 7 hari. Bukan maksud kita minta kepada Nabi, tetapi kita menjadikan Nabi sebagai perantaraan. Itu pun ada perbahasan juga. Tetapi orang yang berpegang dengan tiga serangkai ni terus tolak. Tak boleh nak guna perantaraan ni, teruslah minta kepada Allah. Sedangkan zaman dahulu pun ada sahaja para sahabat menggunakan Nabi sebagai perantaraan ataupun orang-orang soleh sebagai perantaraan. Itu adalah dalil-dalil dia. Contoh sikit yang sahabat menggunakan Nabi sebagai perantaraan. Okey, sebenarnya ada dalam kitab ni, tapi nak kena cari balik kitab khilafiyah ni. So diperbahaskan antaranya, nak kena cari balik ni. Kalau saya ingat aku ada satu orang sahabat, tak ingat nama dia. Dia sedang mengalami sakit. Lepas tu ada satu orang sahabat ni, dia tanya macam mana nak sembuhkan penyakit ni. Dia kata sebutlah. Macam mana? Sebut nama Nabi ke macam mana lah. Tapi dalam masa yang sama minta tolong. Dia berdoa kepada Allah, tapi menggunakan perantaraan Nabi lah. Dia gunakan Nabi, dia usap-usap, kemudian alhamdulillah sihat. Tu antara lah saya ingat. Kalau gunakan tawassul dengan amalan yang tu aku bisa dengar lah, yang dia pernah yang dalam gua tu kan. Amalan dalam gua, yes. Kalau tengok dalil contoh macam yang tawassul ni, so antaranya kisah berkaitan dengan dekat sini. Saya kira kita baca sikit lah. Tak nak cari cerita yang sesuai. Banyak dalil dalam ni. Kalau nak kata bagi aku lah kan, personal opinion kan, aku tak ada masalah dengan Asmaul Husna sebab nama-nama tu dah disebut dalam Quran kan. So just reference susun. So I don't see any problem. Bagi aku Asmaul Husna lagi senang nak difahami berbanding dengan sifat 20. Bagi aku lah. Sebab macam Zuzaifah cakap ni, sifat 20 ni falsafah. Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Itu kita nak menggunakan nama Allah tu untuk digunakan sebagai doa. Beza. Asmaul Husna tu nama-nama Allah. Sifat 20 ni sifat zat Allah tu. Macam pendengar, pelihat. Beza dengan macam kita lah manusia kan. Kalau nama-nama Allah contoh macam yang Maha mendengar, itu nama Allah. Nama-nama Allah Asmaul Husna yang Maha mendengar. Tapi sifat 20 Allah
Allah ada sifat pendengar. Pendengar tu sebab apa digunakan istilah pendengar? Sebab dia macam pelaku. Sebab tu macam aku tanya tadi, dia guna istilah apa? Mendengar ke pendengar. So sifat 20 ni adalah sifat bagi zat Allah tu. Asmaul Husna adalah nama. So beza lah nama dengan sifat tu. Betul. Penggunaan istilah tu lain. Nama yang maha mendengar, tapi sifat pendengar. Allah bersifat dengan sifat pendengar. Macam tu lah, itu beza secara ringkas lah. So beza asma sifat dengan asma sifat, kita tak jadi isu sangat. Yang jadi isu tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Ya. That's a bit deeper problem lah. Sebab dia macam rububiyah uluhiyah ni dia macam kebalikan. Kalau sebut rububiyah ni macam sifat Allah yang bukan macam tu, sorry. Rasa salah tu, kena kaji balik. Sebab dah lama benda ni, tapi memang benda ni selalu menjadi perbahasan lah. Sebab kalau secara logiknya tidak ada masalah antara kedua-dua perkara ni, sama ada sifat 20 ataupun tauhid 3 ni. Cuma mengapa tauhid 3 ni perlu pembahagian sebegini rupa tu yang menjadi permasalahan dia lah. Dan pernah juga kononnya golongan Wahabi Malaysia ni mempertikaikan pasal tauhid 3. So to hear that tauhid 3 itself from them pun macam aku boleh ke dengar tadi. Sebenarnya memang daripada diorang. Dia orang keluarkan, dia orang membahas, dia orang mempertikaikan. Okay, Zudin, Tuan Zudin ada penambahan? Nak berbicara? So, sebab dia lebih pada itulah macam yang sebut tadi lah, tauhid uluhiyah tu. So sebab tauhid uluhiyah dia seolah-olah macam dah tak boleh nak tawassul, tak boleh nak istighosah tu semua tu. So dia seolah-olah sampai satu tahap orang yang betul-betul berpegang dengan tauhid uluhiyah ni, dia akan mudah untuk mengkafirkan orang yang melakukan tawassul, tabaruk apa semua tu. Sebab dia kata straight kepada Allah je, tak boleh nak buat perantaraan, pertolongan dan sebagainya. So itu antara kritikan dalam ulama berkaitan dengan tauhid uluhiyah lah. Dia terlalu ekstrim. Dia macam terlalu ekstrim sebab dia rasa waktu tu memang berlaku pertembungan antara agama dan falsafah. Sebab tu ada orang yang kata agama is agama dan falsafah is falsafah. Jadi dia sebenarnya dia cuba membersihkan, tapi golongan selepas dia tu dia macam terlalu fanatik. Dia terlalu taksub dengan benda tu sampai kalau benda ni nampak macam bercanggah sikit pun dia terus tolak benda tu. Tolak secara total lah. Kononnya nak what you call that, membersihkan sebersih-bersihnya. Tak nak masuk campur. Sebab kalau secara asasnya, kalau kita tengok apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada masalah pun dengan apa yang dibawa oleh dia. Islam dan falsafah. Golongan selepas pada dia tu mungkin terlalu taksub ataupun salah faham ke macam mana, ataupun terlalu jumud. Wallahu a'lam, tak tahu. Sampaikan mereka ni dengan mudah menolak beberapa amalan yang tak ada masalah pun bagi kita. Ni tak masuk lagi topik boleh tak menggunakan habatus sauda untuk merawat COVID pula kan. Ini betul. Itu zaman sekarang. Itu fitnah ini sebenarnya kira berlaku lagi. Kalau dulu kita berlawan dengan ideologi, yang sekarang ni kita berlawan dengan sains. Dia lebih kurang macam tu. Dulu perang sains ideologi. Sains dan agama ni selari. Sama saja. Terkejut lah. Sains dengan agama dan falsafah pun ada bergaduh di satu ketika pada masa dahulu. Dia mesti ada bergaduh sebab falsafah banyak bermain dengan logik. Dan bila main dengan logik ni, benda tu kena ada depan mata.
Allah. Waktu tu Allah, kita nak mengada kat Allah tu tak nampak. Sebab tu dia meletakkan, Allah ni bila Allah dengan sifatnya mendengar, okey, ada telinga. Allah ni sifatnya duduk di atas arash. Duduk macam kita duduk, gitu atas kursi macam tu. Azudin, ada masalah besar ke dengan dengan men? Dia kalau belajar dari segi yang kitab-kitab lama, memang istilah tu bezalah. Sebab pendengar tu adalah perbuatan. Dia macam sifat pelaku tu. Pendengar, perlihat. Tapi mendengar tu dia lebih kepada macam apa yang dia mampu buat. Ada beza lah. Pendengar dengan mendengar. Pendengar tu adalah sifat orang tersebut. Pendengar, pelaku dia lah. Sebab tu macam kan macam pelari, penembak, macam tu lah istilah-istilah tu lah. Penembak dengan menembak, beza menembak kan? Dia membuat lah. Penembak, pelaku tu. So sifat 20 ni walaupun dia guna term sifat, tapi sebenarnya dia adalah pelaku. Beza dia. Tapi kalau macam orang-orang awam tak tahu, tak ada masalah pun. Sekurang-kurang dia tahu. Sebab tu dia letak dalam takrifan Melayu moden yang maha. Dia letak yang maha mendengar, yang maha melihat. So jadi pelaku balik lah. Maha, sebab maha tu maksudnya merangkumi semua benda dia boleh tengok. Bila sebut yang tu dia dah jadi pelaku balik lah, kan? Sebab yang tu pun menunjukkan benda tu ada sesuatu di depan dia yang disorok. Itu kalau kira susunan ayat, bila benda yang mula dengan yang ni sebenarnya ada benda kat depan tu yang lagi besar, menunjukkan benda tu terlalu besar sampai hilang benda tu. Sebab tu dia jadi yang. Dia mesti ada perkataan dia yang maha mendengar. Dia macam tu lah. Okay, cool. I think that's all for me. So, anything else? Tak ada kot. Tak ada kot. Okay, anyway, thank you. Ini saja bonus tambahan. Kami sembang-sembang tadi tak habis lagi. So, rasanya boleh direkodkan lah. Okay, thank you for watching. Bye.